sahabat semua. Assalamualaikum, boleh dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru dan juga pensyarah kerana dapat meluangkan masa lah untuk taklimat pada waktu tengah hari ni. Okey, so saya rasa saya minta maaf lah ada beberapa kali pertukaran tarikh untuk taklimat ni sebab memandangkan tertinggal ada negeri-negeri yang ada cuti nuzul Quran. Sebab biasa kami memang buat taklimat Khamis petang. Khamis petang tu memandangkan memudahkan urusan daripada kedua-dua pihak lah. Maknanya dah habis sekolah ataupun institusi pun dah lega sikit. Petang-petang tu petang Khamis, esoknya dah cuti. Okey, pertimbangkan perkara-perkara tersebut lah. So hari ini kita kena adjust sikit lah. So kena bulan Ramadhan ni. And then ada beberapa perkara penting kepada yang pernah menjadi penyelia sebelum ni, pemimpin sebelum ni, ada sedikit perubahan sebab apa, kita dah tak menggunakan sistem lagi, kita akan pelajar akan menghantar RP secara manual. Okey, so penilaian pun akan dijalankan secara manual lah. Pelajar akan bagi borang lah nanti, borang penilaian markah untuk semester ni. InsyaAllah sistem baru dalam proses pembangunan. So paling awal pun kita boleh guna semester hadapan. So kalau semester hadapan tak siap juga, kami terpaksa gunakan lagi lah secara manual macam sekarang ni. So untuk taklimat yang lebih detail, saya persilakanlah Ketua Jabatan Latihan Mengajar dan Latihan Industri Pusat TS Dr. Aini Nazura untuk brief bagi opening sedikit lah mengenai proses latihan mengajar untuk semester ini, sebelum saya sambung sedikit lah maklumat-maklumat penting yang kita perlu tahu untuk semester ini. Lepas tu kita akan buka, tak lama lepas tu kita akan buka sesi Q&A. Right, so tanpa membuang masa, dipersilakan bersama dengan TS Dr. Aini Nazura untuk bagi aluan-aluan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat tengah hari. Terima kasih penyelaras latihan mengajar saya Dr. Suhaizal. Yang dihormati semua pembimbing, bakal pembimbing dan juga insyaAllah lah soon kita akan lantik sebagai pembimbing bagi pelajar-pelajar UTHM yang sekarang ni dah mula masuk ke institusi untuk menjalani program latihan mengajar. Sebelum tu saya menyampaikan salam daripada yang berbahagia dekan kami, Profesor TS Dr. Rashid, dan juga daripada Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa Dr. Muhammad Hasril yang tak dapat turut serta dalam sesi kita pagi ini. Yang kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak di atas komitmen pembimbing untuk hadir, walaupun kita faham sebenarnya kekangan waktu dalam proses PDP yang sedang berlangsung. Tapi saya nampak kehadiran tu agak memberangsangkan lah. Makin lama makin naik, dah 165 orang. Alhamdulillah. Okey, jadi sebagai brief je lah, saya tak bercadar nak berucap panjang. Yang pertama, seperti yang Dr. Suhaizal dah maklumkan tadi, ada sedikit perubahan lah. Saya faham mungkin ada antara pembimbing yang dah sampai 3, 4, 5 kali menjadi pembimbing bagi pelajar-pelajar kami. So yang tu kami memang sangat-sangat hargai, terima kasih banyak-banyak. Cuma taklimat ni memang kita adakan secara berkala. Setiap semester apabila pelajar masuk ke institusi, kita akan buat taklimat ni supaya ada medium ataupun platform ni lah untuk pembimbing-pembimbing juga mengutarakan apa-apa isu yang berkaitan dengan latihan mengajar lah, terutama yang dah menyelia berulang kali pelajar-pelajar kami. Yang kedua, dari segi perubahan ni, ada yang turn-on mikrofon. Minta off-kan. Nanti cepat.
Cikgu Nur Sofi kot. Bukan, dah off. Alright. Oh, dia mute sekaligus. Minta maaf. Tak perasan. Okey, yang kedua berkaitan dengan tuntutan pembimbing, sebab jabatan sekarang ni dalam proses menguruskan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan pelaksanaan latihan mengajar sebelum ni. Jadi nanti saya rasa mungkin Dr. Swaizal ataupun sebab kita dah collect maklumat-maklumat pembimbing daripada pelajar. Cuma isunya kadang-kadang pelajar ni biasalah dia kurang teliti lah, saya anggap kurang teliti. Kadang-kadang nama pembimbing tu dimasukkan dalam rekod tu kurang tepat. Kurang tepat. Begitu juga dengan email. Jadi bila jabatan hantar makluman, kita dah ready, kita dah buka tempoh untuk tuntutan. Kalau UTHM punya prosedur sebulan sahaja untuk tuntutan tu, which is bukan apply pada pembimbing je, untuk staff pun yang berada di UTHM, apa-apa pergerakan dan sebagainya perlu diselesaikan ataupun diklaim dalam tempoh sebulan. Jadi tempoh sebulan tu kalau katakan pembimbing tak terima maklumat lepas pelajar dah habis, mohon nanti saya bagi mungkin bagi nombor Dr. Swaizal ataupun saya, nanti boleh kontak saya lah. Sebab kita memang sediakan honorarium untuk semua pembimbing yang terlibat. Alhamdulillah untuk yang kali ni pun masih ada honorarium dia, insyaAllah. Jadi yang tu tentang tuntutan pembimbing lah. Yang seterusnya berkaitan dengan waktu komitmen pelajar LM ni. Pelajar waktu komitmen dia bergantung kepada institusi. Biasanya dia akan ikutlah cikgu-cikgu, kalau pukul 8 sampai pukul 3 dia akan balik pukul 3 lah. Cuma kita dapat makluman daripada pelajar ada institusi yang lanjutkan LM sehingga ke pukul lanjutkan pelajar ni saja sampai ke pukul 5. Jadi pihak kami dah berbincang juga dengan kalau macam KB, SMT dengan BPLTV lah. So kita minta clarification lah daripada segi status yang pelajar ni dia tak ikut working hours yang sama dengan guru-guru lain. Kita minta kerjasama institusi untuk pertimbangkan juga dari segi kelayakan pelajar ni dibayar jika ada allowance lah. Jika ada allowance ni kita sebenarnya tak wajibkan, dia optional. Kalau katakan masih ada peruntukan yang boleh dibayar pada pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar ni of course akan gembira lah. Tapi di peringkat jabatan kita bergantung pada apa-apa perkeliling yang dikeluarkan di pihak atasan lah. Maksudnya kalau katakan peruntukan tak ada, kita tak adalah paksa untuk bayar juga. Cuma kalau katakan pelajar tu bekerja lebih masa, institusi kena tahu pelajar ni maksimum dibayar selama 8 jam sahaja. Dia dibayar 5 jam, bukan 5 jam, RM5 untuk 1 jam, tapi untuk sehari maksimum 8 jam sahaja dibayar. Jadi kita harap kalau jika institusi decide untuk pelajar ni dilanjutkan tempoh LM dia untuk satu hari tu, jangan sampai exceed 8 jam lah macam tu. Mohon pertimbangan institusi. Okey. Lain-lain untuk makluman mungkin pembimbing yang baru kot, untuk makluman pembimbing yang baru, untuk setiap pelajar UTHM kami wajibkan pelajar untuk buat program knowledge transfer. Jadi kita anggap macam contribution pelajar, contribution kecil pelajar ataupun pihak UTHM kepada institusi. Jadi kita wajibkan semua pelajar dia akan buat program. Sepatutnya dalam minggu ni dia dah kena submit kertas kerja program knowledge transfer tu. Cuma program apa yang nak dibuat tu kita serahkan pada pelajar dan juga pembimbing dan juga penyelia universiti untuk sama-sama decide apa program yang sesuai. Sebab kita tak boleh nak tetapkan, tapi kita sama-sama boleh ambil manfaat lah. Contohnya ada pelajar-pelajar yang saya tengok dia buat khusus AutoCAD, dia buat program motivasi masuk ke universiti.
dia buat program Canva, maksudnya dia upgrade kemahiran pelajar. So program-program yang macam tu kalau rasa boleh dilaksanakan oleh pelajar-pelajar kami, bolehlah dicadangkan ya, maksudnya kita minta pelajar bangunkan kertas kerja dan minggu ni sepatutnya pelajar dah kena submit kertas kerja dia. Yang tu kita minta bantuan pembimbing untuk dari segi bantu guide juga pelajar lah untuk stage ni. Selain daripada tu, kalau di isu-isu lain, maklumlah pelajar kita dekat dalam anak kita pun dalam sana pisang tu adalah kadang-kadang satu dua yang mungkin perlu bimbingan lebih, perlu teguran lebih. Jadi di pihak kami bila kami serahkan pada institusi tu, silalah buat macam anak sendiri. Kalau rasa perlu ditegur, tegur dia. Kalau rasa dia perlu diasah kemahiran lebih sikit, bagi training lebih sikit dekat dia. Jadi apa-apa yang bersesuaian dengan pelajar kami tu, kami tak ada masalah lah, tak ada halangan lah dari segi tu. Cuma kalau pelajar kami ada masalah disiplin ke, sikap ke, sahsiah ke yang tak kena di mata cikgu-cikgu, yang rasa kita boleh tambah baik, boleh ditegur di peringkat awal ni, kita mohon pembimbing untuk berhubung secara terus dengan penyelia. Okay, sebab pelajar-pelajar ni selain daripada pembimbing institusi, dia ada juga penyelia industri, penyelia universiti, penyelia daripada UTHM. Boleh berhubungan terus dengan penyelia UTHM untuk berbincang macam mana nak bantu pelajar ni. Sebab biasalah dalam tempoh 14 minggu pelajar di institusi ni memang kita harapkan teguran tu berlaku secara berterusan lah untuk kebaikan pelajar juga kan. Lain-lain saya rasa nanti akan disampaikan oleh penyelaras saya, Dr. Swaizal. Saya akan cuba untuk saya ada meeting sebenarnya, saya masuk meeting sekejap. Nanti insyaAllah kalau meeting habis awal saya akan masuk semula ke slot ni lah. Kalau ada Q&A nanti saya akan join di peringkat akhir lah insyaAllah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak Dr. Swaizal. Terima kasih juga pada semua pembimbing-pembimbing yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so terima kasih PM Dr. Aini. So saya akan sambung untuk sedikit taklimat. InsyaAllah tak lama pun, dalam 10 ke 15 minit je untuk part saya. Semuanya basic je lah. Tapi insyaAllah kalau ada soalan yang tak berapa clear, boleh tanyalah lepas taklimat ni. Alright. Terlebih dahulu urus dia lah yang macam yang dah familiar. Memang jabatan kami ni sikit lah. Okay. So ketua jabatan kami adalah PMTH Dr. Aini Nazura Paimin yang opening tadi. So saya sendiri sebagai koordinator untuk latihan mengajar. Seorang lagi lah pembantu koordinator lah, Dr. Noshima Hamzah yang akan membantu proses latihan mengajar ni lah daripada pendaftaran sampai dia habis nanti. Okay, so sedikit je topik pada hari ini. Kita akan bincangkan tentang program latihan mengajar PTV secara umum. So peranan kita sebagai pembimbing, prosedur pelaksanaan dia macam mana, maklumat penilaian pembimbing dan borang tentang pembimbing ni nanti biasanya Dr. Aini brief lah macam yang saya cakap tadi tu. So lepas tu kita akan buka sesi soal jawab lah. So nanti pun saya akan sharekan lah kit pembimbing ni, ada borang penilaian semua tu lah untuk rujukan pembimbing semua. Okay. Okay, so untuk kali ni program latihan mengajar semuanya 14 minggu ataupun latihan mengajar je. Okay, so dia tak ada yang 8 minggu. So pelajar tertakluk kepada peraturan institusi dan universiti. So maknanya bila bercakap tentang tertakluk kepada peraturan, sekiranya pelajar melanggar peraturan institusi, so perlu dikenakan tindakan. So tolong maklumkan pihak kami lah. So sekiranya dia ada mencemar nama institusi ke, buat benda-benda yang tak sepatutnya ke, so tindakan boleh diambil mengikut peraturan institusi.
Okey, so kaedah pelaksanaan LM tertakluk kepada peraturan institusi. Bilangan waktu mengajar 8 hingga 12 waktu. Kini pun masalah juga. Bila pelajar dah sampai, dia tak dapat fulfill benda ni. Dia boleh fulfill 8 hingga 12 waktu, cuma yang ni 60% pelajaran bidang dan pengkhususan. So maknanya sekurang-kurangnya 5 masa mesti subjek bidang lah. 5 masa ni selektif lah. Maknanya kalau di KV tu jam, kalau di SMK tu 35 minit, kalau di Politeknik tu pun 1 jam dikira, kalau di community dia kira masa secara umum. So mesti dalam bidang. Okey, so maknanya kalau pelajar tu IBV, maknanya mesti bidang teknikal dan vocational lah. Subjek yang di bawah bidang teknikal dan guru kanan teknikal dan vocational 5 masa untuk pelajar sarjana. Untuk pelajar ijazah, okey, untuk yang mechanical, mesin dan aircon semua tu seboleh-bolehnya 8 masa lah. So far rasa tak ada masalah. Masalah dekat pelajar catering je, catering dan juga multimedia kreatif. Okay, pelajar catering dan juga multimedia kreatif, kalau boleh seboleh-bolehnya kena fulfillkan lah ni 5 masa bidang, maknanya ASK ataupun subjek-subjek kulineri. So 3 masa tu boleh bagilah subjek-subjek yang lain yang berkaitan ataupun yang pelajar tu boleh kuasai. Right? Rasanya ini sangat penting sebab untuk fulfill dia punya degree bidang tu sendiri ataupun master bidang tu sendiri, dia kena menguasai, dia kena sekurang-kurangnya mengajar 5 masa subjek bidang. So bilangan minggu LM tidak termasuk cuti sekolah dan cuti semester institusi. So maknanya tarikh tu kita dah consider lah cuti sekolah, cuti umum, apa benda tu semua. So tarikh dia fix lah insyaAllah. Kecuali sekiranya pelajar tidak dapat hadir ke sekolah tanpa alasan. Contoh hantar mak ayah pergi umrah ke, pergi haji ke, sepanjang tempoh latihan mengajar, untuk mengetahui semua pembimbing tak ada cuti. Pelajar tidak dibenarkan cuti. Right? So kalau dia sakit, boleh cuti sakit tapi maksimum 1 hari sekiranya lebih daripada 1 hari daripada klinik kerajaan. Sekiranya lebih daripada 1 hari berturut-turut, pelajar akan diminta untuk ganti bilangan cuti tadi. Okay. So minta tolong pembimbing alert lah tentang perkara-perkara ni. Alright, ni ialah pecahan pelajar untuk semester ni ialah 257 orang. So ada 4 orang tarik diri lah, 4 orang tidak melapor diri. So 253 lah pecahannya. So dia berterabur lah, ada di SMK, ada di Politeknik, ada di College Community. Okay, ada yang di SMT dan juga College Vocational. So ini adalah taburan pelajar-pelajar ni lah untuk semester ini. Okey, peranan anda semua sebagai guru pembimbing ialah menerima maklumat guru parti dari pentadbir sekolah. So harap benda ni berlakulah. Pentadbir sekolah amanahkan guru pembimbing ni untuk cater lah tengok pelajar-pelajar yang tengah menjalani latihan mengajar. So menerima maklumat berkaitan pelaksanaan bimbingan latihan mengajar daripada UTHM macam sekarang ni lah. So sesi taklimat dapat dijalankan. So menjalankan peranan guru sebagai seorang pembimbing. So anggaplah pelajar-pelajar ni sebagai adik kita, anak murid bekas anak murid kita ke, seboleh-bolehnya kita bantulah pelajar-pelajar ni untuk fulfill, laksanakan sebaik-baiknya. So memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar untuk aplikasi inovasi dalam pengajaran meliputi aspek rancangan kerja tahuras dan juga rancangan mengajar harian. So minta tolong sangat-sangat untuk rancangan mengajar harian ni. Memang sebelum-sebelum ni pun banyak pelajar kami ada masalah ni. Dia tidak dapat menyediakan lesson plan sebelum masuk ke sekolah, ke dalam kelas. Okay, so minta tolong guru-guru pembimbing untuk pantau ataupun setiap kali hari Khamis tu minta mereka hantar dokumen sepanjang minggu tersebut. Okay, so minta tolong sangat-sangat sebab sebelum ni kalau melalui itu kita boleh pantau lah sebab bila diisi tu selepas waktu kelas kita boleh trace, ataupun dia tak isi langsung lesson plan tu sebelum masuk ke kelas kita boleh bagi surat amaran. So bila dah dilaksanakan secara manual kita tak boleh trace directly lah kecuali dokumen dia tak cukup. Tu pun kami cuba susun dekat sistem yang pelajar gunakan dalam OTA mengikut minggu.
Sekiranya tak lengkap pada minggu tersebut, kita akan keluarkan surat amaran lah. Okey, so 3 kali surat amaran berarti pelajar boleh digagalkan untuk latihan mengajar selepas ada beberapa justifikasi lah. Dia bukan terus gagal 3 kali surat amaran maknanya 2 daripada penyelia, 1 daripada pembimbing, 3 kali surat amaran. Okey, pelajar boleh dikenakan tindakan gagal untuk latihan mengajar, tapi adalah prosedur-prosedur yang kita kena ikut. Okey, so minta tolong banyak-banyaklah. Dekat sini saya nampak selalu lulus lah. Selalu lulus maknanya pelajar ni memang dia masuk kelas tanpa lesson plan. Okey, minta bantuan guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah tolong trace lah benda ni. Sumber pengajaran dan pembelajaran. So ajarlah mereka macam mana dapatkan semua sumber pengajaran pelajaran melalui panitia mungkin. So proses pengajaran dan pembelajaran, macam mana nak deliver konten sesuatu topik tu dengan lebih baik. So penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, mungkin cikgu-cikgu ni yang ada yang berpengetahuan dan mahir tentang teknologi. Okay, so boleh assist bantu pelajar-pelajar ni untuk deliver konten tu dengan lebih baik. Dan juga pengurusan bilik darjah makmal dan bengkel. Okay, sama juga pelajar-pelajar kami ni dari latar belakang yang berbeza-beza. Macam tadi cakap tadi, dalam standar pisang tu bukan semuanya elok. So kalau dapat bawa kita tu yang elok, alhamdulillah. So kalau yang tak elok tu, tolonglah berbincang dengan kami, selamatkan pelajar-pelajar ni. Benda ni sangat saya tekankan. Okay, so sebab apa? Pelajar-pelajar ni lah yang akan posting nanti, yang akan mengajar anak-anak kita di kemudian hari. So kalau dah rosak, kita dah tahu dah budak ni memang tak ada potensi, memang something wrong. Okay, so maknanya tolonglah maklumkan kepada kami supaya kami boleh selamatkan dia dari peringkat awal. So maknanya kita boleh maklumkan you are not born to be a teacher. So maknanya pelajar-pelajar ni memang bukan ke arah tu. Okay, so minta bantuan juga semua pembimbing kalau rasa memang pelajar ni tak layak untuk jadi seorang pendidik, so tolong maklumkan kepada kami lah. Okay, berdasarkan justifikasi yang sepatutnya tadi. Okay, seterusnya membimbing pelajar ke arah perkembangan profesionalisme keguruan. So apa-apa prosedur tentang prosedur pakaian, penampilan, akhlak, sekiranya ada benda-benda yang tak berkenan pun tolong maklumkan kepada kami. So menyemak dan memberi ulasan bertulis serta menyemak portfolio pelajar, portfolio mengajar pelajar. Dan saya cakap tadi lah, seboleh-bolehnya setiap minggu minta pelajar hantar dan minta bantuan anda semua untuk tolong semak. Menyelia pengajaran pelajar semasa berdasarkan prinsip penilaian klinikal. Seboleh-bolehnya selepas kita bagi penilaian contoh kita menilai kelas tersebut. Okay, so kita nampak kita bagi terus. Let's say markah dia 85, dia layak dapat 85. So kita bagilah sesi klinikal, maknanya kenapa dia dapat markah tersebut. So apa ruang-ruang improvement dalam sesi penilaian tersebut. So tolonglah maklumkan pelajar penambahbaikan sebaik-baiknya. Tapi itu hak individu lah. Sekiranya tak nak share markah dengan pelajar pun tak ada masalah. Tapi bila tidak share markah tu maknanya sekurang-kurangnya tegur lah. So clinical session tu kena ada lah. Macam mana pelajar tu nak tambah baik, dia kurang dekat mana. Okay, so menyimpan rekod dan dokumen bimbingan dengan yang telah dikemas kini. So semua rekod dia adalah tentang pelajar-pelajar tersebut. Contoh kalau berlaku kemalangan ke, so sekurang-kurangnya pembimbing ada kontak nombor penyelia masing-masing, penyelia pelajar tersebut. Okey, sebab apa pelajar-pelajar ni pun dah diinsurankan. Sekiranya berlaku apa-apa, insya-Allah ada sedikitlah cover untuk mereka walaupun mereka ni LM di seluruh Malaysia ni. Alright. So memaklumkan kepada pengurus sekolah institusi pensyarah menaikkan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa. So boleh hubungi penyelia sekiranya ada apa-apa masalah untuk berbincang, untuk menambahbaikan pelajar-pelajar ni sendirilah. Pantau dan maklumkan masalah kehadiran serta disiplin guru pelatih kepada pengurus sekolah dan penyelia dengan segera sepanjang tempoh latihan mengajar. Okey, sama juga so pelajar-pelajar kami semester depan pun banyak juga masalah datang lewat. Punch card dia sentiasa merah saja. Okey, so maknanya tolonglah maklumkan sebab benda-benda tu ialah di peringkat praktikal pun dah ada masalah macam tu.
So bila dah di peringkat menjadi guru sebenar ni, tak tahulah macam mana lagi. Alright. So maknanya kalau kita boleh cut loss di peringkat awal ni, kita kena bantulah bantu sebab apa? Kami pun kadang-kadang terlepas pandang pelajar ni ramai. So maknanya bila di LM ni lah tempat yang terbaik untuk kita pantau dia ni sebaik-baiknya sebab one to one ada sesi one to one dekat situ. So menyelir secara tersebar dari aspek masa, material dan kelas sepanjang tempoh latihan mengajar. So tengok baliklah apa yang kita boleh bantu. So membuat penilaian inovasi pelajar melalui rakaman video pengajaran yang telah dihasilkan. Sekiranya memang tak sempat tuan-tuan dan puan-puan nak buat penilaian dalam kelas, so minta pelajar-pelajar ni bangunkan video pembelajaran. Bangunkan video pembelajaran untuk kita buat penilaian. Alright, so sekiranya the worst case lah memang tak sempat, so menilai prestasi pelajar sepanjang latihan mengajar. Alright, so buat penilaian lah. So jumlah penilaian macam kita akan bincang selepas ni lah. So kriteria guru pegawai pembimbing yang diamanahkan sekurang-kurang menjadi diploma atau ijazah sarjana muda berkelayakan intisas pendidikan atau telah mengikuti kursus latihan penilaian yang diperakuk oleh UTSM. So far kalau institusi KB dan sekolah awam dan juga kolej komuniti dan politeknik tak ada masalah lah untuk lantikan pembimbing. Kita risau yang di sekolah swasta ataupun ada yang di Giat Mara ataupun yang bukan institusi yang biasa kita hantar tu. Okay. So ataupun kelayakan pengalaman yang setara dengannya. So far ni tak ada isu lah kecuali institusi-institusi yang saya nyatakan sebelum ni lah. Mungkin sekolah agama kerajaan negeri. Okey. So mengajar bidang pengkhususan yang sepadan dengan pengkhususan pelajar. So yang ni pun mesti dalam ni lah, penyelia mestilah bidang yang sama dengan pelajar yang menjalani. Tak ada suara. Terputus tu. Senyap je. Terputus nampaknya. Tak ada line, tak ada line. Masalah line tu. Kita sabar ya. Okay. Tak dengar pun. Ada lagi ke dah habis? Terputus, tak ada line. Pelajar minta PM lecturer masing-masing lah mention. Okay.
Memang senyap ke macam mana ni? Dia masih senyap, kita tunggulah ya.
Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh? Alright. Boleh. So lebih kurang tadi sampai mana yang penyeliaan Penyeliaan maksimum 5 kali dah ke belum? Belum. Dekat kriteria kelayakan pembimbing tu tadi. Oh, kriteria kelayakan pembimbing. Alright. So saya sentuh balik lah. Okay, so ada kelayakan ikhtisas macam saya cakap, so far tak ada isu lah yang ni, kecuali daripada kalau giat mara, and then daripada sekolah swasta, and then sekolah agama. Okay, so far tak ada masalah lah, kecuali kalau kita kena pasti institusi-institusi ni. So mengajar bidang pengurusan yang sepadan, seboleh-bolehnya kalau bidang mesin tu, pelajar bidang mesin, guru pembimbing dia bidang yang sama, kalau ekon dengan ekon, kalau pemesinan lah. Okay, so pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Okay, so seterusnya pelajar boleh ditugaskan sebagai guru bantu memerhati guru latihan terlatih mengajar terutamanya waktu amali. So pelajar boleh masuk kelas pembimbing lah untuk belajar untuk tengok apa yang berlaku situasi itu. Tapi tak boleh lah tiap-tiap minggu So pembimbing pun nak fokus kepada silibus dia tu. So masa dicadangkan lah 2 hingga 4 waktu seminggu lah untuk dia tengok tu. Right? So pelajar boleh ditugaskan sebagai guru ganti. Ni saya cakap tadi perlu ada relief bukti relief. Sebab apa ni, untuk keselamatan pelajar-pelajar kami dan juga pelajar-pelajar institusi lah. Okay. So maknanya sekiranya dia masuk kena ada bukti lah arahan tu. Otherwise sekiranya berlaku apa-apa, so kami pelajar-pelajar ni tak nak ambil risiko lah risiko di kedua-dua pihak. So pelajar digalakkan mengambil bahagian dalam kegiatan co-curriculum tidak melebihi 4 jam seminggu. Okay, so maknanya dia boleh join lah aktiviti co-curriculum yang 3 tu dekat sekolah. So bila start bermula, hari sukan dia boleh join. Okay, apa-apa aktiviti. Sama juga di college community dan juga politeknik, as long as ada somebody in the service lah mereka yang dalam servis yang assist pelajar-pelajar ni untuk aktiviti tersebut. Khususnya kalau macam college community, dia nak buat promosi hujung minggu tentang program mereka. Tapi janganlah tinggalkan pelajar kami ni seorang-seorang dekat situ. So kena ada pensyarat daripada college community tu buat promosi tu sekali, pelajar kami akan bantulah join untuk promosi. Okay. So kaedah penilaian 20% institusi pihak pentadbiran yang akan menilai daripada penglibatan co-curriculum dan juga sasiah pelajar-pelajar ni. So dari pihak pembimbing ialah 45 markah, sangat besar tu sebab apa, pembimbing lah yang akan pantau pelajar-pelajar ni dia punya progres semua tu lah Okay, so penilaian pembimbing 4 hingga 5 kali seminggu
sepanjang latihan mengajar, so kita akan ambil 4 markah tertinggi. So tolong serahkan 4 markah tertinggi ini kepada pelajar untuk dia update dan upload ke dalam sistem kami. Alright, dalam sistem OTA. Penyelia ialah 2 kali lah 2 kali, satu secara bersemuka, satu secara dalam talian ikut aktiviti penyelia nantilah. So penilaian pembimbing kena tunggulah surat penilaian macam saya cakap tadi, kita kena buat manual dan pakai maklumat daripada pelajar-pelajar terlebih dahulu. Sebab sebelum ni kita generate daripada sistem, so sekarang kita akan buat secara manual. Surat lantikan pembimbing akan diedarkan dalam masa terdekat lah bagi kami sedikit masa untuk draft ni. Biasanya 4 minggu jugalah, dalam masa sebulan lah kami cuba selesaikan ni sebab dia banyak layer ni. Alright. So penilaian berterusan dokumentasi pelatih, so kita minta lah real time assessment daripada pihak pembimbing. So tolong pantau pelajar-pelajar ni sepanjang minggu tu. Alright. So next, maklum balas penambahbaikan komen pembimbing. So kalau boleh setiap minggu tu lepas pelajar-pelajar ni hantar lesson plan tu, komen lah salah tulis dekat mana, objektif tak jelas ke, aktiviti yang dijalankan tu tak sesuai ke. Alright. So penilaian proses pengajaran pelatih, borang penilaian manual ada dalam kit saya akan share dengan pelajar lah nanti So ada borang markah semua, so boleh buat penilaian dekat situ lah. So rekod pelaksanaan LM pelatih, so pelajar akan portfoliokan dia punya dokumen sepanjang 14 minggu tu dan disemak oleh pembimbing lah benda-benda yang sepatutnya, RPH, ujian sekiranya dia ada buat ujian, okay. So dan juga tuntutan pembimbing so maknanya minggu ke-14 nanti kami akan maklumkan lah boleh hantar, mula hantar untuk klaim pembimbing. Okey, inilah cadangan. Cadangan maknanya penilaian boleh dijalankan bermula pada minggu ke-4. Okey. So bermula daripada minggu ke-4 dan seterusnya lah. Ni cadangan. Kalau nak ikut, tak sempat ikut masa pembimbing masing-masing lah bila yang dirasakan sesuai. Okey. So macam saya cakap tadi, pelajarkan dokumenkan portfolio tu, lepas tu dia akan e-kan kepada pihak penyelia pula untuk penyelia semak dan sebagai dokumen rekod mereka ni dah menjalani latihan mengajar. So ini dia punya nyawa lesson dia lah. Sebab apa? Benda-benda ni yang akan dia bawa semasa temuduga SPP. Okay, temuduga SPP maknanya dia akan bawa portfolio ni bukti mereka ni menjalani latihan mengajar. Baik. So pelibatan co-curriculum, program boleh dilaksanakan sama ada dalam kelas ataupun secara online, melibatkan pelajar, guru pesyarat ataupun komuniti yang terdekat lah. Right? So pelajar diwajibkan mengadakan satu program pembangunan pelajar dan penyelia bersama pembimbing. Right? So pembimbing sebagai penasihat program, so mohon semakan terhadap kesesuaian cadangan aktiviti pelajar. So boleh bincang so maknanya pembimbing kalau rasa pelajar ni ada bajet ke, kita tak ada bajet dari pihak UTHM, pelajar dah dimaklumkan tiada implikasi keuangan. Tapi in case saya pun dah bertemu dah ada 2-3 orang pelajar kontak, dia kata institusi ada bajet untuk buat program. So boleh kemukakan lah boleh kemukakan, maknanya kena buat 2 kertas kerja lah pelajar ni, satu kepada institusi, satu kepada UTHM dengan catatan tadilah ada implikasi keuangan tadi tu. Sebab kami kena semak satu-satulah, okey, benda-benda ni. Alright, so satu kertas kerja perlu dibangunkan tujuan rekod aktiviti FPTV bersama institusi. So pelajar akan uruskanlah ni, kita dah brief dah pelajar-pelajar ni. So pelajar perlu upload kertas kerja dan sistem OTA bagi tujuan kelulusan pihak fakulti. So proses ni pun akan dijalankan, saya akan kejar jugalah pelajar-pelajar ni maklumkan ikut tarikh-tarikh yang sepatutnya. Setelah program dilaksanakan, maklumat pelibatan pelajar, pembimbing dan penyelia boleh direkodkan ke dalam sistem institusi masing-masing. Sekiranya pelajar tu dapat buat program yang berimpak besar, so ada benefit dekat institusi, so boleh capture data tersebut lah. Alright, so senarai semak ni saya skip dulu sebab kita dah tak gunakan EPLM. Alright, so ini ialah dokumen untuk tuntutan. So hujung
pada minggu ke-14 awal bulan 7 tu kami akan kejar lah untuk benda-benda ni. So surat lantikan tadi kami akan share, akan email kepada semua penyelia selepas dapat email yang telah disahkan tu lah. Kalau tak susah juga. So macam surat jemputan sekarang, semalam ni pun saya email 30 yang bounce balik, email tidak wujud. Okay, so mungkin email tu dah lama tak digunakan ke, ataupun pelajar salah type. Saya lebih percaya yang kedua tadilah, pelajar ni dia type lebih kurang je dekat situ. Okay, ni ialah bayaran honorium, sedikit honorium sepanjang tempoh latihan mengajar. Dia tak banyak mana tapi adalah sedikit penghargaan daripada pihak kami. Alright. Okay, so pelajar, kes instansi pelajar tidak dibenarkan ambil cuti kecuali memang dah disahkan sakit lah sebelum saya, macam saya tekankan sebelum ni. And then dia tak boleh berturut-turut, sekiranya berturut-turut pelajar ini kena ganti. Okay, dan juga cuti kecemasan, urusan kematian keluarga terdekat, ibu, ayah, adik-beradik. Okay, so dua benda ni tak perlu ganti. Alright. So cuti sekolah tidak dikira dalam tempoh latihan 14 minggu. Kita dah susun ikut tarikh yang sepatutnya dekat surat tu. Pelajar yang mohon cuti khas lain-lain gantian mengikut bilangan hari. So ada juga sekiranya betul-betul terdesak, pelajar perlukan cuti bergantung kepada institusi, tapi pelajar kena ganti balik. Okay, so sekiranya ada apa-apa masalah disiplin pelajar, tolong maklumkan penyelia pelajar ini. Okay, ambil tindakan terhadap pelajar-pelajar ini. Masalah disiplin, tak hadir, tak bagi komitmen. Tak bagi komitmen macam saya cakap tadi lah, masuk kelas tanpa RPH. Lepas tu pakaian dia, pakaian dia asal boleh. Pergi kelas pun tak pakai stokin, pakai kasut, pakai slipper kalau pelajar perempuan ni. So tolong tegur. Tolong tegur, lepas tu bagi, sekiranya kalau tegur tak jalan, bagi surat amaran. Okay. So ini ialah perancangan tadi. Saya semak ni pun kami akan share nanti dalam kit tadi. Alright. So ni nanti link kit saya akan share dengan pelajar-pelajar kemudian. So apa-apa isu nanti boleh hubungilah nombor-nombor ni. Ni nombor saya. Dan untuk kertas kerja sekiranya perlukan lebih maklumat, sekiranya penyelidikan tidak jelas, boleh hubungi Dr. Zandaria lah. Alright, so kita buka untuk sesi Q&A. So sambil tu saya sharekan link kajian hari ni dekat message. So saya buka Q&A. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum, dengar tak doktor? Assalamualaikum doktor, saya guru pembimbing kepada Cikgu Fatin dengan Atikah lah daripada SMK Sultan Mansur Terengganu. Saya nak tanya, kalau kami selalu ada program lah bawa pelajar ke tempat luar lah, mana-mana institusi luar. Jadi boleh tak nak libatkan pelajar praktikal 2 orang ni untuk bawa sama? Ke perlu ada surat apa-apa? Tak dengar tu doktor, mute. Oh sorry. Boleh, tapi kena ada surat lantikan dan juga guru yang dalam servis lah sebab kita nak elak berlaku apa-apa dekat pelajar. So kena ada bukti tadilah. So boleh libatkan pelajar. Attendance dekat ruang mesej saya dah bagi tu. Kat chat box.
Okey, jelas tak Saya cikgu? tak dapat chatbot tu, tak nampak pun chatbot tu. Ya, chatbot tak ada. Chatbot tak ada. Sama, saya pun tak jumpa juga chatbot. Saya pun tak jumpa juga. Titik Sama tiga lah tu jumpa chatbox tu. Saya pun tak jumpa. ada titik 3 tak dekat atas tu, tak ada dekat skrin? Titik 3. Tak boleh Oh, buka. dekat chatbot tu Titik ada tapi chatbox tak ada. Chatbot. Tak ada ni. Okey, tak apalah, saya share dengan dekat grup pelajar, nanti minta forward kepada semua penyelia, pembimbing. Okey, itu yang terbaik. Okey, baik. Okey, Data. Terima kasih. Dah habis Okey, ke lagi? doktor? Dah Q&A. Boleh nak tanya apa-apa? Tak ada sebab saya ada meeting lah. Boleh Igo. Okay, saya keluar ya. Minta tolong attendance kan, nanti saya dah share dekat pelajar-pelajar tu. Okey. Masih ada Okey. Lagi ada soalan tak? Assalamualaikum warahmatullahi ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Tak ada soalan lagi Tak ada soalan ke semua? Doktor, kejap lagi, terakhir lagi sekali, boleh tak doktor masukkan sebagai penganjur dalam SPL KPM untuk kami dapat ladap 1 jam? Macam mana? Soalan ke tadi? Untuk masukkan kami sebagai ladap 1 jam sebagai penganjur. Doktor sebagai penganjur add-kan kehadiran tadi tu sebagai ladap. Nak dokumen apa yang untuk ladap tu? Attendance je lah, copy attendance je kan? Tapi dia kena penganjur yang buatkan benda tu dalam SPLG sebagai penganjur program. Lepas tu add-kanlah sebagai peserta. Oh, saya tak ada akses ke SPLG tu Igo. SPL tu untuk sekolah sahaja. Sekolah sahaja tak boleh. Dia tak boleh masuk. Doktor tak boleh masukkan. Minta maaf saya tak ada akses benda ke situ. Minta maaf Okey, terima kasih. Assalamualaikum, doktor nak tanya. Ya. Penilaian tu ada 4 kali, 2 daripada pembimbing, 2 lagi daripada doktor daripada UTHM. Betul? Bukan, 4 daripada pembimbing. Oh, pembimbing 4 kali. Pembimbing, penyelia 2 kali. Okey. Assalamualaikum doktor. Ya. Assalamualaikum doktor. Salam ya. Cuma saya pertama kali lah untuk membimbing pelajar UTHM ini. Cuma saya nak tanya tentang kertas kerja yang pelajar kena lakukan, yang kena buat tu. Program yang dianjurkan ataupun dilaksanakan tu mesti menjurus kepada bidang ataupun boleh apa-apa juga yang knowledge transfer. Sebaik-baiknya bidang sekiranya rasanya kalau tak ada sesuai ataupun ada allocation benda yang berkaitan tapi dalam pengetahuan pelajar lah so kalau budak tu tak tahu langsung pun susah juga nanti. So sebaik-baiknya dalam bidang. So kalau luar bidang pun tak ada masalah as long as pelajar tu tahulah mengenai benda tu. Maksudnya kertas kerja ni propose daripada pelajar kepada kita lah. Ya, betul. Sebab kita dah groom pelajar nak buat benda-benda program, kita dah ada slot dah masa tu. Baik. Terima kasih doktor atas penjelasan. Pembimbing just bagi advice je lah, sesuai tak sesuai program yang diorang nak bangunkan tu. Okey, satu lagi, berapa besar program yang dia, maksudnya paling minimum, maksud saya impactnya ke ataupun ada ke skala yang pelajar kena lakukan? Tak ada. Just kalau di kalangan pelajar-pelajar peperiksaan pun cukup 30 orang ke apa. Dia tak semestinya kena skala besar. Kecuali kalau satu institusi tu 6 orang. Takkanlah 6 orang tu dia nak buat satu program tapi skala kecil macam tu tak boleh lah. So kalau 6 orang tu dia boleh buat satu program skala besar lah, melibatkan satu sekolah ke ataupun the whole tingkatan ke. Much better lah untuk dokumentasi pihak institusi itu sendiri dan untuk pelajar itu sendiri.
Baik. Terima kasih atas penjelasan doktor. Okey. Okey, Sama. Assalamualaikum doktor. Saya ada Ya. soalan. Untuk yang 4 kali pembimbing tadi tu, kat mana boleh dapat borang macam kita nak cerap So pelajar biasanya dia akan print bawa masa sesi pencerapan tu. So cikgu terus tanda-tanda. Saya lebih prefer kalau dalam kelas tu kita tanda markah, terus chop, terus bagi markah, terus buat clinical, selesai. Lega kepala. Sebab kita ada 4 kali penyeliaan tu kan. Selesai cukup 4 kali. Tu sebaik-baik cara lah. Okay, next. Assalamualaikum. Saya nak tanya, untuk borang penilaian tu, kalau saya guna pakai yang daripada kit yang lama, beberapa semester yang lama tu, ada perubahan tak? Is it okay atau nak tunggu pelajar print? Ke nak tunggu pelajar print yang baru? Ke sama? Sama je. Kalau kita nak print bawa pun boleh. Sebab rubrik yang baru akan bermula semester depan. Sebab jadi saya akan ambil yang lama saya print sendiri. Biasanya saya terus menilai macam tu. Okey juga ya? Tak payah tunggu daripada pelajar. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, dan yang kedua, kita dah tak ada sistem EPLM. Jadi budak ni kalau dulu dia ada buat log kan, log harian. Kali ini dia ada juga ya? Ada, tapi dia bawa pantauan kami lah dekat sistem lain. Jadi pembimbing tak perlu menyemak log tu lah? Tak payah, tengok lesson plan je. Okey, hanya kami tengok pada lesson plan lesson plan. And then pastikan ni lah pastikan diorang buat and then hantar setiap Khamis weekend tu. Dan kami nak komen di mana untuk lesson plan tu? Pada lesson plan tu ke macam mana pula tu? Terus komen dekat situ lah sebab nanti sebab dia nanti kan belajar. Dia akan print. Maknanya bukan soft copy ya? Bukan. Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Hello, assalamualaikum doktor. Salam ya. Saya nak tanya tentang knowledge transfer tu. Dia punya bajet tu macam mana? Bajet memang kami tak ada apa-apa bajet. Dari pihak UTSM memang tak ada bajet. Jadi maksudnya pihak sekolah yang sediakanlah, contohnya macam untuk bidang kan, kalau dia nak tentang pembelian bahan-bahan untuk itulah program tu. Jadi dari sumber sekolah lah. Sebenarnya sebaik-baiknya kita dah beri pelajar untuk program pelajar memang tiada implikasi keuangan. Sebab tu kita buat knowledge transfer program, dia sharing session je, so tak memerlukan kos. Just teori. Contohnya nak practical tu technical. Macam mana kalau nak pakai bajet sendiri tak ada masalah lah. Tapi maknanya dia kena buat paperwork lah tadi tu. Okey. Okey, terima kasih Eko. Yang lain-lain ada tak soalan? Doktor, boleh tak saya nak libatkan pelajar ni dengan inovasi macam UIC ke? Yang bawah sekolah atau bawah UTHM dia orang masuk? Inovasi tu macam mana Yang di bawah KV tu ke? Pertandingan inovasi? Pertandingan inovasi macam-macam anjuran lah. Biasanya virtual innovation yang antarabangsa punya tu ke? Sebab boleh, student tak kami ada pun masuk inovasi. Boleh juga. Mereka boleh jadi advisor ke apa. Cuma kalau untuk pembangunan semasa proses 14 minggu tu rasa berat lah untuk diorang sebab diorang tu nak kena mengajar, lepas tu kena buat program semua tu kan. Kalau diorang turut serta. Tapi sebagai penasihat boleh kot, insyaAllah. Bantu pelajar pun boleh. Okay, tapi maksudnya masuk bawah sekolah lain, bukan bawah penyertaan dia tu, bawah penyertaan UTHM, tak lah. Boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Kecuali produk, contoh kalau diorang nak bertanding tu pakai produk FYP diorang. Kalau macam tu kena refer diorang punya penyelia lah benda-benda macam tu. Okay. Alright. Ada lagi tak? Dah lebih sejam juga ni. Tadi saya dah terkeluar tak kira lah.
Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, apa-apa boleh kontak saya lah kalau sekiranya tak jelas untuk sesi hari ini. So saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada masalah komunikasi sebentar tadi di luar kawalan saya. Saya pun kena cakap 2 kali. Okey. So yang akhir sekali saya doakan semoga sama-samalah kita usahakan supaya pelajar-pelajar ni dapat melaksanakan latihan mengajar dengan baik. Pergi ke situ ke? Rumah jawatan? Dia like kelab lain. Kelab lain. Petang ni ada kat rumah. Doktor, kontak doktor macam mana? Kontak saya tadi saya dah share. So pelajar pun ada nombor telefon saya. Nombor telefon saya tadi 013 737 2936. Okey, tapi macam saya brief tadi, sebaik-baiknya apa-apa masalah refer dengan penyelia pelajar ni dulu. Okey, setiap pelajar ni dia ada penyelia masing-masing. So sekiranya ada masalah refer penyelia pelajar ni dululah. Tapi kalau tak dapat hubungi penyelia boleh hubungi saya lah, tak ada masalah. Okey. Doktor, Ya. saya nak tanya, maksudnya untuk penyelia guru pembimbing tak perlu daftar EPLM ke? Tak perlu. Manual je. Okey. Alright, so semoga ya. Tak Saya jelas. tanya berkenaan dengan kertas kerja. Saya nak tanya berkenaan dengan kertas kerja program. Okey. Perlu hantar bukan ke minggu keempat atau minggu ketiga baru hantar? Okey, sepatutnya minggu ni sebenarnya, tapi kita macam biasalah kita cuba extend sehingga lepas raya sebab nak tanda tangan tu banyak layer. So, kita perlukan masa. Nanti saya akan ambil lah dengan pelajar tarikh terkini untuk hantar paperwork tu dalam grup nanti. Terima kasih. Right? Terima kasih. Okey, so tak ada lagi kot satu lebih dah ni. Alright, so semoga dipermudahkan urusan kita semua. Semoga kita dapat menjalankan amanah kita sebagai pembimbing pelajar-pelajar ni. Dan saya sangat harap benda yang saya tekankan tadi, anggaplah pelajar-pelajar ni macam adik-beradik kita, anak kita untuk kita bantu. And then sekiranya berlaku masalah apa-apa, tolong maklumkan kami. Okey, so macam saya pesan tadi, pelajar-pelajar ni yang akan mengajar anak-anak kita pada masa depan nanti. So maknanya kalau kualitinya dah tak elok dekat sini, nanti dia akan affect the whole generation. Okey, so mungkin dia akan terlepas kat sini, mungkin dia akan terlepas kat sana. So tapi efeknya lebih banyak nanti. Okey, so semoga dipermudahkan urusan semua. Okey, selamat berpuasa. Semoga ibadah kita diterima pada bulan Ramadan ini. Itu saja kot. So apa-apa masalah boleh hubungi saya nanti dan juga penyelia pelajar-pelajar ni. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak dapat meluangkan masa tengah hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.